Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5, Wafiuddin, Azhar dan Ryan. Baik, sekarang sesi PDPR bagi mata pelajaran Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Baik, jika murid tak ada buku atau buku teks dan buku aktiviti, tak mengapa, jangan risau, cikgu akan lampirkan dan kamu boleh print lah untuk buat. Dan buku teks tu saya rasa tak perlu print, boleh tengok dari phone je terus. Okey, baik. Disebabkan jadual kelas kita menggunakan jadual tahun 1, di tahap 1 dia tak ada mata pelajaran sains. Untuk PDPR ni, apabila cikgu buat berasingan, cikgu ambil peluang untuk masuk dalam mata pelajaran sains. Okey. Baik, unit 1, keperluan asas manusia. Okey, yang ini sains ni dia agak mudah sebab sebenarnya mata pelajaran sains ni dia berkait rapat dengan apa yang kita lalui atau kita buat sehari-hari. Okey, setiap hari. Baik, terus ke unit 1. Okey, buka muka surat 1. Okay. Kita lihat gambar ni. Okay. Kita baca sama-sama teks ni. Ya, siapa boleh baca sendiri lebih bagus. Tidak, cikgu bacakan. Okay. Nama saya Azim. Saya berumur 11 tahun. Saya tinggal di kampung bersama-sama dengan keluarga saya. Okay. Mana satu Azim? Ini Azim. Okay. Azim pun berkata, segarnya udara di sini. Baik. Dalam gambar ini kita lihat ada gambar seorang budak, itu Azim. Ibu Azim, ayah Azim sedang berehat di luar rumah, ya, menikmati hidangan dan minuman. Cikgu boleh katakan mungkin ini situasi minum petang. Okay? Dan kita lihat rumah Azim sangat besar, ya, ada tangga, rumahnya tinggi, ada kawasan atau ruang lapang di bawah rumahnya. Biasanya kita dapat lihat rumah-rumah bentuk macam ni dekat mana? Kat kampung kan. Rumah kampung siapa yang rumah macam ni? Okey. Dan dekat kampung siapa ada ni? Apa dipanggil ni? Cikgu panggil pangkin. Okey, boleh tempat duduk dekat luar rumah. Kalau tak hujan lah, boleh buat minum petang. Okey, duduk-duduk. Boleh main permainan yang kecil di atas pangkin ni. Okey. Soalan, berdasarkan gambar di atas, apakah yang sedang dilakukan oleh keluarga Azim? Tadi cikgu ada sebut, itu kemungkinan keluarga Azim sedang menikmati minum petang di luar rumah. Okey. Seterusnya, okey, kalau kita lihat, okey, muka surat 2 dan 3. Okey. Kita masuk topik hari ini tentang keperluan asas kita. Okey, kita lihat teks di atas, kita baca sama-sama. Keperluan asas ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk terus hidup. Keperluan tersebut ialah udara, air, makanan dan tempat berlindung. Okay, makanan di sini bermaksud sekali dengan minuman lah. Okay, itu keperluan asas. Bermaksud kalau tiada keempat-empat perkara ni, mungkin kita agak sukar untuk meneruskan kehidupan. Atau kita susah nak hidup. Contoh udara. Kalau tak ada udara, kita tak boleh bernafas. Oksigen tak ada. Okey.
kat mana? Kalau selagi kita berada dalam planet bumi ni, insya-Allah udara tu ada. Okey. Kat mana yang tak ada udara? Di angkasa lepas. Okey, di angkasa lepas tak ada udara. Okey. Jadi bila lagi satu dalam air. Kalau awak rendamkan, awak menyelam dalam air, awak boleh tak sedut udara. Kalau awak sedut juga, air yang akan masuk dalam hidung dan mulut awak. Okey. Baik, air untuk minum. Tadi makanan cikgu kata untuk minum air. Ni air untuk minum. Okey, kalau tak ada air, macam contoh kita puasa ni, tapi puasa sampai pukul 7.30 kan, 7.20. Lepas tu bila buka puasa, kita terus minum air dan makan makanan yang ada. Okey, air sangat-sangat penting untuk meneruskan kehidupan. Okey, badan kita pun perlukan air. Okey, yang ketiga, makanan. Baik, makanan. Kalau tak makan lama, lapar, boleh apa? Boleh mati. Tak minum air pun boleh mati. So, jadi makanan juga sangat penting. Dan akhir sekali, tempat berlindung. Apa dia maksud tempat berlindung? Tempat berlindung maksudnya rumah. Rumah awak tu. Okey, tempat berlindung. Sekolah. Maksudnya kita pergi ke sekolah, kita dapat belajar dalam kelas, itulah tempat berlindung kita semasa sesi persekolahan. Kalau dah balik sekolah, tempat berlindung kita adalah di rumah. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Kalau ada soalan nanti PM kat cikgu ya. Okey, tanyakan. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab. Baik, seterusnya kita lihat dalam buku teks ni ada macam permainan dam. Okey, cuba kita lihat. Mari kita mendaki Bukit Raya bersama-sama dengan Azim dan ayahnya. Cuba kawan-kawan kenal pasti keperluan asas mereka. Okey. Azim dan ayahnya hendak pergi mendaki Bukit Raya. So, dari rumah, okay, kita lihat ayah dia bertanya pada Azim. Azim, sudah bersedia untuk mendaki Bukit Raya? Azim pun menjawab, sudah ayah, jom kita gerak. Okey. Azim dan ayahnya mula bergerak. 1, 2, 3. Kemudian dia dah sampai ke kaki bukit. Dah sampai ke kaki bukit, mereka berhenti sebentar. Ayahnya berkata, mari kita makan di tepi sungai ini. Mesti kamu sudah lapar. Jadi, apa keperluan yang pertama? Ya, keperluan yang pertama adalah makanan. Okey, di sini Azim pun menjawab, ya ayah, perut saya sudah berbunyi. Apa maksud perut dah bunyi? Lapar. Selalu murid-murid kat kelas pun bila dah jam 9 pagi, masuk ke 9.30 pagi, semua dah lapar. Ya, bila kita lapar, kita perlu makan. Okey, perlu makan. Alright. Baik. Setelah selesai makan, Azim dan ayahnya terus meneruskan perjalanan mereka. Okey, kita teruskan. Okey, sampai di sini. Okey. Azim tiba-tiba berkata kepada ayahnya, ayah, saya dahaga. Apa maksud dahaga? Haus. Ya, nak minum air. Okey. Kemudian ayahnya pun membalas, kita berhenti dulu ya, kita minum air. Nampak ni, Azim dan ayahnya membawa bekalan air yang diletakkan dalam botol. Baik, setelah Azim dan ayahnya minum, okay, mereka meneruskan perjalanan. Dia naik bukit lagi, naik, sehingga sampai ke puncak Bukit Raya. Okey.
Dan bila di atas bukit tu, udara. Keperluan asas yang ketiga, udara. Udara pun sangat segar. Ayahnya berkata, segarnya udara di sini. Okey. Murid-murid pun kalau kata pergi ke tempat percutian, contohnya Cameron Highland ataupun Genting Highland di tanah tinggi, ya, kita boleh dapat menghirup udara yang segar dan nyaman. Ya, jadi kawasan tu sejuk kan. Tapi sekarang tak boleh pergilah, tak boleh balik kampung, tak boleh pergi bercuti, tak boleh keluar daerah. Jadi tak apa, kita kena duduk rumah dulu, insyaAllah. Bila kita sama-sama doa, bila COVID-19 ni sudah selesai, dah habis semua, baru kita boleh pergi bercuti atau balik ke kampung. Okey, di atas Bukit Raya tu, selain mempunyai udara yang segar, Azim pun berkata, tempat kita berlindung pun ada. Kalau awak lihat di sini, ada sebuah pondok. Ya, di atas Bukit Raya tu, ada sebuah pondok. Ya, pondok ni boleh digunakan untuk tempat berlindung. Bila nak rehat, makan, minum, boleh berlindung. Jika hari atau cuaca pada hari tersebut hujan, jadi Azim dan ayahnya boleh berlindung di bawah pondok ini. Okey? Baik, soalan. Apakah keperluan asas manusia? Okey, apa keperluan asasnya? Okey, kalau kita lihat perjalanan Azim dan ayahnya, pada mulanya keperluan asas yang pertama adalah makanan. Kemudian teruskan perjalanan, dia dahaga atau haus, dia perlu minum air. Ya, keperluan asas yang kedua adalah air. Kemudian apabila sampai di puncak Bukit Raya, Azim dan ayahnya dapat menghidu atau menikmati udara yang segar. Itu keperluan asas nombor 3, udara. Dan yang terakhir, keperluan asas nombor 4, kat sini ada sebuah pondok yang boleh dijadikan tempat berlindung. Baik, bercakap tentang udara, udara ni maksudnya bukanlah dari bawah sampai atas puncak Bukit Raya baru kita memerlukan udara. Ya, udara ni kita perlukan pada setiap masa. Setiap masa, waktu tidur pun kita masih bernafas. Kita perlukan udara. Apa sahaja selagi kita hidup, kita memang memerlukan udara. Udara ni tak nampak. Jadi, bila udara ni kita, apabila kita tarik nafas, dan kita hembus nafas. Okey, itu adalah keperluan udara. Okey, baik. Okey, selesai untuk pembelajaran teks. Okey. Seterusnya, baik, kita beralih ke buku latihan. Okey, buku aktiviti. Okey, buku aktiviti muka surat pertama. Okey, muka surat pertama. Okey, harap murid dapat lihat jelas di sini. Okey, saya rasa aktiviti ni sangat mudah. Okey, tandakan right pada gambar keperluan asas manusia. Okey, gambar nombor 1 ni apa ni? Jug. Bermaksud jug ni adalah air. Kenderaan, duit. Kalau ada nampak gambar orang ni, dia ada tanda anak panah ni masuk keluar ni, ini adalah bernafas. Bernafas memerlukan udara. Rumah, makanan dan minuman. Okey, kita lihat balik sewaktu kita belajar tadi, keperluan asas ada 4, iaitu udara, air, makanan dan tempat berlindung. Jadi, awak boleh tandakan right
pada keperluan asas manusia yang 4 kita belajar tadi. Cikgu tak nak berikan jawapan. Okey, beralih ke muka surat 2. Baik, muka surat 2. Okey, kita lihat. Di sini ada cari perkataan tersembunyi. Okey, sedikit permainan. Okay. Kita lihat arahan. Kenal pasti keperluan asas manusia di dalam kotak huruf di bawah. Warnakan jawapannya. Okey, jawapannya dah ada kat sini. Awak kena cari 4 perkataan ini, iaitu tempat berlindung, makanan, udara dan air. Baik, cikgu tidak mahu menunjukkan jawapannya dalam huruf-huruf yang ada. Dalam kotak ni, banyak huruf-huruf ni diletakkan secara rawak, ataupun bersepah. Tapi awak sebenarnya ada perkataan ni, tempat berlindung, makanan, udara dan air. Okey, dalam ni cikgu dah nampak dah. Dalam tempat berlindung cikgu pun dah nampak, makanan pun cikgu nampak. Udara belum jumpa. Air pun, air baru jumpa. Udara. Okey, udara pun cikgu dah jumpa. Okey, ada semua keempat-empat jawapan ni dalam ni. Jadi, sama ada awak nak bulatkan dulu, kemudian warnakan, atau terus warnakan, tiada masalah. Okey, cuba buat ya. Baik, dan beralih ke muka surat 3. Ini cikgu rasa sangat mudah ya. Arahan soalan memerlukan awak mengisi tempat kosong yang ada di bawah dengan huruf yang betul. Baik, jawapannya ada kat sebelah ni. Okey, awak isi tempat kosong sahaja. Ini cikgu rasa adik awak darjah 2, darjah 3 pun boleh buat ni. Baik, cikgu rasa cikgu tak perlu terangkan secara panjang lebar lagi. Ya, jawapan pun dah ada, cuma awak uruskan. Okey, buat sahaja latihan. Untuk hari ini pada buku aktiviti muka surat 1, 2 dan 3. 4 tak belum tu topik lain. Okey, boleh? Azahad, Wafiuddin, Ryan. Okey. Cikgu rasa itu sahaja pembelajaran mata pelajaran sains kita pada hari ini. Okey, murid-murid, selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.